Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia-Nya yang tidak putus-putus, kita dapat meneruskan tugas kita pada hari ini, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mengkaji, mentadabur, memahami beberapa ayat dari kitab Allah. Ayat yang kita akan baca pada hari ini ayat 106, 107 dan 108, di mana dalam ayat ini Allah SWT nyatakan arahan menulis wasiat. Bila orang tu nak mati, mana ada tanda-tanda nak mati, tulislah wasiat. Apa saja wasiat yang dia ada, sama ada wasiat tu ada benda dia buta dengan orang ke, ataupun orang buta dengan dia ke, atau wasiat dia nak wakaf kepada Pondok Sungai Durian ke, ataupun apa saja yang dia nak, tulis. Dan sekiranya waktu dia musafir, travel, tak ada saksi Muslim, boleh kita guna pakai saksi orang kafir. Boleh. Dan kemudian Allah Ta'ala nyatakan para pemegang saksi jangan leka, jangan cuai, jangan lalai untuk melaksanakan tugas, iaitulah menyampaikan amanah wasiat yang disampaikan oleh arwah ataupun si mati. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah tajuk kita pada hari ini, Sabtu 2 hari bulan 11 2024. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 225, ayat surah Al-Ma'idah 106, surah yang kelima, kita berada dalam juzuk yang ketujuh. Surah kelima, juzuk yang ketujuh. Alhamdulillah. Mari kita baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله inna idzal laminal athimin. Baik, sekarang dululah kita baca sikit.
Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, mana tanda-tanda nak mati tu ada dah. Sakit, uzur, tak bermaya, itu nak tanda nak mati. Ataupun kita nak bermusafir pergi jauh, entah balik entah tidak. Zaman dulu gitu, mau jalan jauh, jalan kaki. Zaman kita ini pun jangan sedap hati juga. Kabar-kabar naik kapal terbang tak turun, apa jadi? Kena ada syahadah, kena ada wasiat. Ketika ia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Mana bila tulis wasiat, kena ada saksi, dua orang. Orang yang adil itu mana orang baik, orang beriman, orang tidak apa ni, bukan orang jahat. Jadi orang tu kena jadi saksi. Atau dua orang yang bukan Islam, non Muslim dengan kamu. Orang lain yang bukan seagama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi, lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa mati. Dalam perjalanan ini kita tak ada saksi Muslim. Kebetulan kita berjalan tu, dia pengawal kafir. Kafir ke kafir lah. Nampak dia baik, minta dia jadi saksi. Kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka sesudah selesai sembahyang. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat suatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi, sebagaimana ini diperintahkan oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdusta. Ini ingatlah, dia punya kaedah dianya. Ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita kewajipan menulis wasiat dan kewajipan saksi menjalankan wasiat itu. Tengok munasabah ayat dulu. Munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala berfirman, ilallahi marji'ukum jami'an. Tengok ayat ujung ayat 105. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada Allah kamu akan dikembalikan semuanya, dan Allah akan ceritakan, dedahkan apa yang kamu lakukan. Jadi ayat itu menyebut tentang selepas mati kita akan dihisab. Kemudian datang ayat ini wasiat. Mana wasiat ni satu tanggungjawab yang kita kena telus bagi tahu betul-betul pada waris, ni keluarga awak mati, ni harta dia, ni pesanan dia. Kan? Jadi itu dia panggil ayat tu kait. Allah Ta'ala ingat dulu, kalau sembunyikan wasiat maknanya membalik kepada Allah. Hari ini giliran dia mati, lepas ni awak mati pula. Allahu Akbar. Jadi itu munasabah ayat. Sebab nuzul, sebab turun ayat ni, apa cerita? Ada cerita dia. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, kharaja rajulun min Bani Sahmin, seorang laki-laki dari Bani Sahm keluar bermusafir bersama dengan Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda, Badal Ali Amzah, Adi bin Badda. Dua orang ni belum Islam, lepas tu Adi masuk Islam. Tapi sekarang ni cerita kita zaman dulu, peristiwa lama sebelum Islam. Bila orang Islam dia tak nipu dah. Famata sahmiyu bi ardin laisa biha muslim. Jadi dalam perjalanan itu Sahmi tadi rajul
Bani Saham tadi mati di bumi, tak ada orang Islam situ. Nabi Muslim. Jadi dua orang ni ambil lah barang-barang dia, tolong balik Mekah. Falamma qadima bi tarikatihi, atau balik Madinah. Falamma qadima bi tarikatihi, bila dia buat balik, keluarga dia tengok jam min fiddah, bukan jam tangan, jam dengan mana inaun min fiddah, bekas macam teko gitu dari perak, mukhawwasan min zahabin, yang disalut dengan emas. Oh comel, tak ada. Jadi keluarga dia tahu Sahmi tu bawa dia punya bekas tadi daripada perak tu. Bila dia orang bawa balik, benda tu tak ada, hilang dari barang-barang Sahmi. Maka keluarga dia pergi repot ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, dua orang ni telah menghilangkan barang kepunyaan Sahmi. Fa'ahlafahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi panggil dua orang keluarga ni supaya bersumpah bahawa barang ni hilang. Summa wujidal jam di Makkah. Tak lama orang jumpa bekas tadi di Mekah, dijual di pasar di Mekah. Tanya orang pembeli, "Mau ambil mana ni?" Dia kata, "Ibta'nahu min Tamim wa Adi." Aku beli daripada Tamim dengan Adi ni, dia balik luar negara. Jumpa benda lah. Faqama rajulan min awliyaihi. Maka bangunlah dua orang laki-laki dari wali si mati bersumpah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Persaksian kami lebih berhak, lebih betul daripada saksi dua orang tu. Dua orang tu kelentung bahawa bekas ni kepunyaan Sahmi. Mari sini. Balas weh. Wa fihi, maka turunlah ayat Quran ni cerita tentang kehilangan barang Sahmi. Wallahu alam. Hadis ni rawahul Bukhari. Itu sebab turun ayat. Macam-macam lah sebab turun ayat ni. Tetapi ulama tafsir kata al-ibratu bi'umumin lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kiranya umum lafaz, bukan khusus sebab. Tak kira lah turun siapa pun, undang-undang tulis wasiat ni sudah ada. Habis. Mari kita pergi kepada tafsir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, idza hadara ahadakum muqaddimatul maut wa alamatuhu. Apabila zahir tanda-tanda nak mati, dengan sakitnya, dengan uzurnya, dengan apa, fakataba wasiyatahu, dia pun tulis wasiat, falyashhad 'alaiha ithnan minal mu'minin, maka dia kena dua orang saksi dari kalangan mukmin. Wasiat kita ni bersaksi. Kalau zaman kita ni dia panggil mati stamp. Mati stamp atas tu lagi. Jadi dua orang saksi ni min zawil istiqamati wal muru'ah, orang yang mempunyai istiqamah dan orang yang punya akhlak yang baik. Asal saksi kena ambil orang Muslim yang baik. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Ataupun kalau kamu dalam pengembaraan musafir, kita musafir ni kebetulan rombongnya pedagangnya kita ni sekali dengan orang kafir non muslim, maka boleh kita ambil dia. Sama ada dia Yahudi ke Nasara ke apa benda lah, kafir-kafir atas dunia ni pergi sekali, Buddha ke, maka kita ambil dia jadi saksi dua orang. Itu dia panggil saksi darurat lah. Patut saksi dua orang Muslim, tapi oleh kerana tak ada orang lain, ambil saksi. Macam mana cara saksi ni? Tahbisunahuma min ba'dus salah, lepas maya asar,
Mau panggil dua orang ni mari pas mayasa, suruh dia bersumpah. Bahawa benar apa yang kami buat balik ni. Surat yang ditulis oleh wasiat ni betul. Tapi bila kita suruh sumpah, in syakaktum fi syahadatihima, kalau timbul keraguan tentang dua orang ni, dan nampak ada unsur-unsur penipuan, suruh dia bersumpah. Apa dia sumpah? Anna la nabghi bihalafina hadha aradan min ad-dunya. Kita betul, kita tolong sungguh buat balik barang orang ni. Surat yang kita tulis ni betul. Kita bukan nak kelentong, nak scam, tak ada. Jadi kena bayar. Walaupun orang yang dia saksi itu keluarga dia sendiri, dia kena telus, kena jelas. Jangan duk main sembunyi punca kata orang, jangan. Baik. Anis Sya'bi ini seorang ulama hadis dan juga ulama tafsir. Dia kata anna rajulan hadaratul wafa bidak waqa. Payah nak tulis ni. Seorang ni mati di satu tempat, nama dia dak waqa. Dal qaf waw qaf alif hamzah. Duk mana dak waqa ni? Madinatun baina Irbil wa Baghdad. Ada Iraq. Satu bandar antara Irbil dengan Iraq, dengan Baghdad. Jadi tempat ni masyhur kerana berlakunya munculnya Khawarij di sini. Jadi bila orang ni nak mati di dak waqa ni, lam yajid ahada minal muslimin. Tak ada orang Islam situ. Jadi dua orang ahli kitab menjadi saksi. Kemudian mereka bawa dia punya barang-barang pergi serah kepada Abu Musa al-Ash'ari. Wallahu alam, boleh jadi dia governor masa tu di Iraq. Fa akhbarahu. Dia pun cerita. Kata di Syekh al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Hadza amrun lam yakum ba'd alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata benda ni tak berlaku ni zaman Nabi ni. Lo ni baru timbul. Fa ahlafahuma ba'da salatil asri. Maka dia suruh dua orang tadi bersumpah selepas solat asar. Lepas solat asar, billahi ma khana wala kadzaba wala badala wa innaha la tarikatuhu. Dia sumpah kami tak bohong, kami tak kelentong, kami tak ngenak, kami tak tukar barang. Terimalah barang ni setakat mana yang kami tolong balik. Maka Abu Musa terima saksi dua orang ini walaupun dia bukan Islam. Asar ini akhrajahu Abu Dawud wa Abdul Razzaq wa Daruqutni. Kata di para muhakkik isnaduhu sahih. Alhamdulillah. Itu cerita dia. Baik. Itu kategori yang kedua, saksi bukan Islam. Tengok akhir ayat. Wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Ai wala nukhfi ankum syahadah. Kami tak sembunyi saksi persaksian yang Allah Ta'ala letakkan ke atas kami untuk menjaga wasiat si mati. Sama ada tukar, ubah, sembunyi, kelentong, tak ada belakang. Terus. Jadi kalau kami buat juga bermakna kami orang yang berdosa. Kalau dia orang Islam senang. Masalah kalau dia bukan Islam, dia percaya ke tidak? Ada Tuhan. Jadi kita kena tanya dia, percaya ke Tuhan? Kalau percaya sumpah. Orang yang bukan Islam ni dia tahu Islam. Dia tahu ada Allah. Ana waktu duduk di utara Thai tu, di Chiang Rai gitu. Kita berhenti nak tengok rumah orang sana lah. Rumah dia buat yang kayu, comel lah. Kayu batai balok sebatai gitu dia buat. Tia-tia tu. Memang situ kayu. Jadi ada seorang pakcik, ustaz hak pendakwah ni, boleh bahasa siam ni ustaz dia ni. Dia cerita,
Dia tanya orang tu, "Mu tahu Islam?" Kami ni orang Islam ni, mari daripada Malaysia. "Mu tahu Islam tu apa?" "Tahu," dia kata. "Pernah dengar?" "Pernah." Jadi cakap lama-lama, dia kata, "Kalau aku ajar mu mengucap muna, boleh?" Jadi kita pun ajar dia syahadah. Kena ajar, sekurang-kurangnya dia pernah bersyahadah. Ya, kalau dia tak masuk Islam betul tak jadilah, tapi sekurang-kurangnya dia jinak dengan Islam. Ini orang bukan Islam ni, kita suruh dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Kalau dia boleh terima lah. Kalau macam Ahlul Kitab memanglah dia tahu Tuhan. Jadi orang bukan Islam pun tahu. Baik, kita pindah kepada ayat kedua. Mari kita baca, tak baca lagi ni. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sesudah bersumpah ada melakukan dosa. Nampak kelentong ni orang ni. Beli cakap kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat. Nampak dua orang ni nampak belik ya. Cari orang lain lah. Tukar saksi yang lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, "Demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima dari persaksian kamu kedua saksi itu yang telah nyata berdusta, dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim." Apa dia cerita ayat ni? Kita tengok tafsir. Fa in usira ala annahum istahaqqa isman. Ai fa in zahara, kalau terserlah zahir nampak mereka berdua tu bohong. Fa wujida annahuma qad khana. Dua saksi tadi nampak bohong. Dia sembunyikan harta si mati atau menukar wasiat. Fastaujaba bi aymanihim al-kaziba isman, dia sumpah dah tadi, maka mereka tangguh dosa. Tangguh dosa dah, nak kata apa? Nak pasal-pasal kita tak tengok dah dia tu. Benda tu mati dah. Fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahaqqa alaihimul awlayan. Ketika itu kita tukar saksi. Pergi ambil dua orang wali si mati yang boleh menerima harta pusaka, ataupun orang yang dekat dengan si mati, alladzina syuhida ala wasiyatin, kita suruh jadi saksi ke atas wasiat ini. Jadi dia pun saksi lah. Fayuqsimani billahi la syahadatuna haqqu min syahadatihima wa ma'tadina. Jadi dua orang saksi bagi pihak si mati tadi, daripada kalangan keluarga dia kena bersumpah bahawa saksi kami ni betul, hakmu tu bohong. Dan kami tidak melampau dalam bab ini. Dan ceritalah tentang penyelewengan yang dia buat, patut gini, ada gini, hilang gini. Ni banyak juga ni bahaya kita tengok hari ni sekarang. Tu hak kafir ataupun zaman dulu, zaman kita ni pun ada. Bila mati mak, anak-anak hak jaga barang mak ni sembunyi. Gelang dia ke, rantai dia ke, sembunyi. Bila adik-beradik mari tanya, "Mana gelang-gelang hak mak dah pakai masa hidup tu?" Tak ada dah. Bui kau orang belakang dah. Pada duduk dengan dia. Jangan duduk korang. Jangan duduk main-main dengan saksi. Allah Ta'ala tahu segala perkara. Jangan rasa mudah
rasa lepas atas dunia ni, jangan. Baik, kita pergi pada ayat yang ketiga. Zalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, tengok ayat lepas. Jadi kalau kami buat juga, kami orang zalim. Maka datang ayat ini, Allah kata apa? Hukum-hukum dan peraturan yang menjadi saksi. Peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya, dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Di ayat ini, zalika adna an ya'tu bisyahadati, hadzal fi'il, sumpah-sumpah tadi dengan saksi yang kita syak tentang dia, lebih hampir untuk mereka bercakap benar. Kita ni kalau kita bohong, kita kena sumpah. Kalau dia tu ada iman, ada agama, walaupun dia agama lain, mungkin dia ada kepercayaan khas untuk dia, dia tak berani nak khianat. Itu dia tak berani nak khianat. Ataupun kalau dia khianat juga, kita tukar saksi, pergi ambil keluarga dia pula jadi saksi, maknanya tak akan lepas. Kerana itu Allah kata wattaqullaha wasma'u, takutlah kepada Allah Ta'ala dan dengarlah arahan Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Ta'ala tidak beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik di sini orang yang taat, lari keluar daripada taat kepada Allah Ta'ala dan lari daripada mengikut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, para pelajar sekalian, tamatlah tafsir ayat kita ringkas pada pagi ini. Kita berpindah kepada mencari 5 faedah yang besar dalam ayat yang kita baca. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah. Wahai orang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati ketika dia mahu berwasiat, adalah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang. Ingat molek. Dalam ayat ini, faedah yang satu, masyru'iyatul wasiyah. Disyariatkan setiap orang tulis wasiat. Wal hassu 'alaiha, dan menggalakkan kita tulis wasiat. Wa ta'kidu amriha, dan menguatkan arahan ini. Jangan mudah-mudah, jangan orang panggil leka, lara ataupun apa ni, buat tak peduli, tak cakna dengan isu wasiat. Jangan. Sebab kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi kita punya cara, kita nak mati bila, harta kita ni nak kita mana, maka kita kena tulis wasiat. Dan isu yang kedua, annal wasiyata mu'tabarah. Wasiat diambil kira walaupun orang tu sudah hampir nak mati, tapi kalau dia nazak lah, ada tanda-tanda kematian dah dia tu. Duduk mana dia tulis wasiat ni? Duduk di hospital, ICU dah. Tapi dia tulis wasiat, kita kena pakai. Jadi madama aqluhu sabitan, selama akal dia molek, waras lagi, walaupun dia sakit, kita kena terima. Ini Allah Ta'ala suruh tulis wasiat.
Dan wasiat tu kena sepatutnya eloknya bertulis lah. Kalau tak tulis orang tak tahu. Orang tak tahu. Lepas pada anak pergi ke ni cerita baru. Semalam baru. Lepas pada anak pergi ke utara Thailand tu, sahabat-sahabat kita dia pergi ke timur laut, apa nama kawasan tu. Di sana ada sebuah masjid pusat Islam yang sedang dibina. Nama ustaz tu Ustaz Osman namanya. Dia pernah belajar di Mekah dulu. Jadi Osman ni sambil-sambil duduk tengok tukar kerja, dia dakwah kawan tu ajak masuk Islam, tukar rumah, ajak masuk Islam. Setiap kali Osman duduk ceramah dia tak Islam, dia hanggu, dia tak bantah, dia tak kata lawan, kata tak. Sambil-sambil kerja dakwah. Tiba-tiba si tukar rumah ni sakit macam kena stroke itu, tak boleh bercakap. Pendakwah kita Usman hafizahullah, dia kata aku ni dakwah dah dia. Sekarang dalam keadaan sakit. Dia pergi rumah kawan tu, pergi tanya dia, aku ajar kamu Islam dulu, mu nak terima ke tak? Mu sakit ni. Dia kata dia nak Islam. Jadi dia tak boleh bercakap. Tiba-tiba bila ustaz kita ni ajar mengucap, dia boleh mengucap. Ada video, kita tengok dia hantar. Dia boleh mengucap. Asyhadu, dia ikut. Lepas dia mengucap, keluarga dia pun terkejut. Tengok si tukar rumah ni boleh bangun duduk. Bangun nak duduk. Orang kata duduk cokoh. Bangun duduk cokoh, bangunlah, bangun duduk. Anak-anak dia so happy tengok ayah dia bangun, ambil gambar siap atas ke pendakwah kita ni. Ketika itu dia berwasiat. Dia wasiat, dia kata kalau aku mati, suruh ustaz-ustaz ni uruskan mayat aku. Mana nak ikut Islam. Sahabat keluarga dia kata, mu tak seduk dengan kami dah kau. Tak apa, aku nak duduk dengan puak ni, dengan puak Islam. Sakit. Jadi kemari sahabat kita ni tak balik lagi puak dia tu. Baliknya puak kita mari Malaysia. Dia pergi nak pergi rumah. Tukar rumah tadi. Nak pergi tengok lah. Dah dia sakit nak pergi tengok. Nak pergi potong gelar-gelar tu. Biasa kapi ni ada tali kuning tangan tu. Nak pergi kerak lah tali-tali khurafat ni. Siapa-siapa depan rumah dia tengok kemah. Mana kemah macam ada kenduri ni. Rupanya si tukar rumah telah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pendakwah kita ni pun panggil lah bini dia. Ingat tak wasiat dia? Dia kata apa? Dia kata suruh-suruh kepada kami untuk uruskan mengikut cara Islam. Sebab dia mengucap dia nak masuk Islam. Bini dia senyap tak kata apa sebab memang dia dengar wasiat. Mak dia engkar. Mak dia kata dak, dekat nak mati dia kata dia nak duduk dengan kita bukan duduk dengan puakmu. Dia panggil siap dah, ketip Tok Cha suruh mari belakang uruskan jenazah. Jadi ana tengok dia punya sahabat-sahabat ni, kita bincang macam nak buat. Kita kata pusat Islam kita baru tubuh. Suasananya begitu gawat, bilangnya sangat minoriti. Kalau kita berkerah takutnya orang dia marah ni macam-macam. Kata nak tawakkal Allah, tak nak apa. Itulah suasana ni wasiat ni bahayanya kalau tak ada tulis. Setakat dengan mulut saja orang akan main-main. Wallahu a'lam. Ini cerita wasiat ni masya-Allah. Kebetulan hari ni kita bicara wasiat, realiti berlaku kepada depan mata kita. Jadi akhirnya banyak dia keluarga dia urus cara dia lah. Kita minta ampun dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Tuhan terima syahadah dia. Dia selamat daripada api neraka. Kita hidup atas dunia ni kena mikir banyak-banyak. Wasiat tulis sebab kita tahu bila kita nak mati. Wasiat. Macam-macam ni wasiat. Jangan tak wasiat. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Hinal wasiyah. Allah Ta'ala suruh ada saksi dua orang.
Dua laki-laki, la budda min rajulaini, laki-laki dan dua orang laki-laki jadi saksi. Isnan, dua. Kalau tak ada ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Baqarah. Tulis surah Al-Baqarah ayat 282. Wastashidu shahidaini min rijalikum. Hendaklah saksi kepada kamu tu dua laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minas syuhada. Kalau tak laki-laki tak cukup. Seorang ada. Baik. Kita ambil dua perempuan. Jadi tiga orang saksi. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah 282. Jadi ayat ini diikat dengan ayat ini. Maknanya boleh saksi. Syarat saksi itu isnani zawa adlin, orang yang adil, makna orang yang jujur, orang yang beriman, orang yang baik, orang yang soleh. Itu mana adil. Tapi kalau tak ada, baru kita pindah kepada kategori yang kedua. Itu maknanya syarat wasiat tu kena ada syarat. Ada bilangan tu penting. Kalau tidak, rugi. Ini dia panggil para jemaah sekalian, kita ni banyak harta kan? Banyak harta. Tulislah wasiat. Makcik-makcik, pakcik-pakcik ada tulis wasiat. Kalau aku mati, wilah ke pondok ke pusat api ke 1/10 ke 1/8, dia tak lebih daripada 1/3. 1/3 daripada harta peninggalan boleh diwasiatkan untuk kembali semula kepada kita dalam kubur. Tak apalah serah ke anak, tunggulah. Kalau anak tu soleh, insya-Allah sampai ke mak dia, ayah dia. Kalau anak tu tamak, tak siapa apa satu. Dek karo kepala lah mak dalam kubur. Allah, budak-budak tu aku tinggal harta banyak. Taknya sedekah. Sedekah juga RM10, RM50. Sedekah mak dia, ayah dia tinggal harta berjuta. Ingat moleklah makcik-makcik. Harta kita kalau sudah jadi milik orang, dia bakhil seperti awak juga. Mak dia, ayah dia tak sedekah, sipih harta ke anak, tunggulah anak pun bakhil lepas tu juga. Akhir kali harta tu tersimpan turun-temurun, tak sampai pahala kepada orang mati. Rugi. Ini isu bila orang bagi tapak masjid dengan ni macam-macam. Dia bagi tapak masjid, dia tak nak wakaf. Wakaf mulut kata orang. Ini pun bahaya juga. Bahaya. Anda tak sebut nama masjid, dia orang kenal. Kita buat AJK buat masjid 500,000 harga. Bila kita minta dengan tuan tanah supaya tukarkan tanah itu jadi wakaf, dia kata dia tak nak. Tak sah. Apa tak sah? Dia kata kalau tukar harta tu jadi tanah nak nama orang lain, nama masjid, tak ada lah pahala dia. Ni keliru yang amat berat yang perlu kita tangani. Kita kata makcik ke pakcik tuan tanah, langkah keselamatan bila kita wakaf tanah, tukar nama. Gazet tanah tu wakaf untuk masjid. Nanti kalau dia mati, nama-nama dia jadi pesaka. Kalau anak tu baik, Kelantan kata juruh, alhamdulillah. Kalau anak tak juruh, mabuk dadah, orang masjid keluar, saya nak tanah ni, nak kata mana? Nama-nama dia. Dan realitinya telah berlaku kes di beberapa tempat, anak ambil balik tanah wakaf, sedangkan masjid masih ada. Kalau masjid utuh dah, tak ada orang peduli dah, jadi kampung, orang panggil kampung hantu dah, tak ada orang duduk. Logik lah juga. Ni tak, masjid masih berjalan, tapi anak dia nak rampah balik dia punya apa ni, tanah pok dia wakaf. Ni banyak ni berlaku ni. Wakaf mulut dia panggil. Ayah dia wakaf, tak ada surat hitam putih. Tak. Baik. Langkah yang kedua, tanda ni. Tuan-tuan hak duduk dengan wakaf-wakaf ni. Langkah yang kedua, kalaulah kita kata tanah ni tak boleh pecah luk. Tak nak pecah luk. Nak tukar gram payuh.
Maka kita bawa pergi ke pejabat peguam, pejabat lawyer yang kita kenal lah, ahli-ahli masjid juga. Jangan pergi lawyer yang tak kenal, jangan pergi bukan Muslim. BBT banyaknya bahas dia, kita pergi ke lawyer Muslim, cerita dia, minta tolong, dia buat surat. Dia panggil surat jaminan, apa benda istilah namanya, terlupa nama. Lawyer buat surat bahawa tapak masjid ni keluasan dia sekian-sekian, berapa meter, dari sini ke sini, Allah telah diwakafkan oleh tuan tanah ini untuk masjid. Tanda tangan siap. Anak dia tanda tangan atau dia sendiri tanda tangan. Ini salah satu daripada cara kalaulah susah nak tukar sai dua ni. Nanti ada masa bila keluarga dia dah nak tukar anak pecaluk nanti, tukarlah nama tu. Tapi payah juga. Untuk sementara buat surat peguam, berapa dia dipanggil. Yang pentingnya cakap ke peguam, kita nak tanah wakaf ni biar ada surat hitam putih daripada keluarga dia bahawa ini wakaf, tak boleh jual. InsyaAllah lah ada keselamatan di situ biiznillah azza wa jalla. Jangan gurau berapa banyak dah kes yang berlaku sebab cuai macam ni. Ingat ke tak apa, ingat tak mati lagi, mati. Allahu akbar. Kita orang tua ni ingat kita mati dulu ni. Dan malaikat maut dia tak ada senarai. Bagi dia nya senarai orang mati, dia tanya ayah dia mati dah tak dia ni. Kau tanya. Tanya. Cukup masuk, ambil. Allahu akbar. Semalam saya terkejut tengok dalam berita sahabat kita ni mati, kematian anak dia. Anak umur 44 tahun, ayah tu 70 dah. Mati anak tu. Kita kata Allah Taala lah angkat darjat. Azzamallahu ajrakum wa ahsana azaakum. Baiklah. Isu yang ketiga. Isu yang ketiga Allah kata apa? Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Kalau tak ada orang Islam, saksi orang kafir pun tak apa. Dalam bab harta boleh. Ayat ini jawazu syahadatil kafir, harus orang kafir menjadi saksi idza udimal muslim. Kalau tak ada orang Islam, tak kira agama apa dia, Yahudi, Nasara, Buddha, Syuyu'i, Ilmani, gapo agih. Yang penting kita ada tanda-tanda kejujuran pada orang itu. Sebab kaedah kata ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara darurat mengharuskan benda yang dilarang. Jadi orang Muslim ni bila nak mati tak ada orang dekat dia. Daripada langsung tak tulis wasiat, baik kita buat wasiat. Kalau orang kafir itu ada kejahatannya, boleh jadi dia tak jahat semua, dia jahat sikit. Kita kena ingat gitu. Jangan duk main gitu. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa tanda ni zaman kita ni banyak berlaku lagu ni. Harus menggunakan saksi bukan Islam dalam musafir travel sekiranya tak ada orang Islam. Dan ayat ini juga menunjukkan jawazu safaril muslim ma'al kafir idza lam yakun mahzur. Boleh kita travel sekali dengan orang kafir kalau tidak ada benda larangan. Contohnya kafir kata kita nak travel nak pergi sembah berhala ni, jangan ikut dia. Mau nak pergi mana tu? Nak pergi mesyuarat di luar negara. Kita satu pejabat. Wakil pejabat kita Muslim, seorang lagi bukan Islam. Bolehlah kita pergi. Itu dia kata boleh musafir ma'al kafir. Kalau tak ada orang Islam ataupun itulah peraturan boleh ikut. Tapi ingat lah. Jangan sampai apa ni kita kena kenak dia pula kan. Bukan semua orang kafir itu jahat dari sudut muamalat, walaupun dia tidak betul dari sudut akidah. Kita kena bersikap adil dalam menilai orang. Baik, yang keempat. Yang kelima, tengok Allah Taala kata apa?
tahbisunahuma min ba'dis salati fayuksiman. Lepas solat panggil dia orang ni bersumpah. Sebab apa lepas solat? Lish limaza ba'da salah? Mengikut ayat ini tak kira orang kafir ke tak kafir ke, kita suruh dia bersumpah lepas sembahyang asar. Ba'da salah. Jadi salah di sini para ulama katakan salatul asri. Sebab solat asar ni dia ada sentimen lain kepada orang. Maka ulama kata semua orang kena sumpah. Poin yang kedua, syari'iyatu ikhtiyaril awqat, elok kita pilih waktu yang memberi kesan pada jiwa manusia. Lepas maya. Pasal apa lepas maya? Yang pertama, keagungan salat. Orang kalau semaya ni jauh lah tu. Dan dalam solat pula dia duk mikir, dia semaya, dia sembah Tuhan, takkan lepas maya aku nak nipu. Dari sudut psikologi. Yang ketiga, annas-salata tanha 'anil muhsya'i wal munkar. Solat itu menghalang manusia daripada benda keji dan mungkar. Jadi mu lepas maya takkan mu nak nipu. Ini di antara ciri-ciri kenapa dipilih selepas solat. Ada setengah ulama dalam kitab fiqh menambahkan lagi, lepas solat asar dekat mimbar. Dekat mimbar khutbah tu, duduk situ. Tak payah nak atas mimbar, duduk dekat mimbar. Biar dia secara azamatul makan, keagungan tempat menyebabkan jiwa dia lebih mudah cair, mudah koyak, tersentuh perasaan daripada kerah hati nak menipu orang. Mudah-mudahan, wallahu alam. Baik, yang kelima, Allah Ta'ala sebut fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Jadi kita kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti ayat lain, fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bi thamanan walau kana dza qurba. Saya tengok ayat atas. Kita bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Kalau mu tak percaya, jadi itu maknanya bila kita ada keraguan, kita bersumpah dengan apa? Dengan sumpah yamin al-muakkad. Dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya mereka takut untuk berbohong, untuk menipu. Jadi kalau dia bersumpah dengan nama Nabi Isa, tak boleh. Kena bersumpah dengan nama Allah. Kalau beliau orang Islam, dia pakai agama, dia tak ikut nama Allah, macam mana kita kata? Wallahu alam. Jadi kita kena detailkan dalam kitab fiqh ada itu. Seterusnya, bilakah kita suruh dia bersumpah? Indal irtiyab, bila kita ada keraguan. Tuhan kata inirtabtum, kalau kamu syok suruh sumpah. Tapi kalau dia mari senang-tenang ya, tunjuk barang-barang, tengok dia punya surat akuan sumpah sudah ada, kita pun tak ada syok apa-apa pada dia, tak payah sumpah. Mai sumpah ni bukan mana nak sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Tiga, kalau dia tak pandai bahasa Arab, ulama kata yakfil makna, boleh je dengan bahasa dia. Maka dengan ini saya bersumpah dengan nama Allah bahawa barang yang saya bawa balik ini yang akan saya jumpa. Habis. Begitu. Itu beberapa perkara dalam bab sumpah. Nak detail, kita kena balik pada kitab fiqh. Dalam ayat ni kita baca secara ringkas-ringkas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita yang terbaik, insya-Allah. Maka di akhir ayat kata wala naktumu syahadatullah, kami tak akan sembunyikan saksi Allah. Mana kita jadi saksi dengan nama Allah Ta'ala. Jadi membesarkan syahadah. Sebab itulah dia panggil syahadatullah, saksi Allah Ta'ala. Jadi kalau mu saksi Tuhan, kenapa kamu nak bohong? Wallahu alam. Baiklah, kita break setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita dengan ilmu yang kita belajar. Dan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.